Malaikat ni, Allahumma salli ala sayyidina, bila dia tengok orang buat maksiat, dia cemburu terhadap pelanggaran hukum Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana satu orang asi, ahli maksiat, yang buat maksiat, lepas tu nak bertaubat, nak minta ampun kat Tuhan, selepas dia minta ampun, dia ulang lagi maksiat. Salah Sayyidina Muhammad. Lepas tu taubat pula, lepas tu buat maksiat lagi, berulang-ulang, berkali-kali, sampai malaikat kata, dia ni sampai bila dia nak macam ni? Ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, malaikat tutup mulut dia. Macam hang ni tak payah nak minta ampun, ulang. Tutup mulut dia, jangan sampai suara dia keluar. Minta ampun kat Tuhan. Ketika tu Allah kata kepada malaikat, sallallahu alaihi wasallam, kalau hang tahan dia daripada dia nak minta ampun kat aku, adakah Tuhan lain yang boleh menerima taubat dia? Adakah Tuhan lain yang boleh terima taubat dan kesalahan dia? Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka maksudnya, sekalipun betapa banyak salah dan silap kita, tetap Allah itu huwa tawwabur rahim. Allahumma salli ala sayyidina. Dan kadang-kadang orang yang hidupnya penuh dengan maksiat, dia balik pada Tuhan, dia kembali balik pada Tuhan, dia lebih laju perjalanan dia daripada orang yang asal-asal dia tu orang taat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sya'un lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirabbil azim war rasulil karim wal malaikatil muqarrabin
Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fadil Tuan Musi Majlis Ustaz Fakhruddin, seluruh pimpinan Surau Baitur Rahman, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pada malam ini sama-sama kita merafakkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang mengizinkan kita untuk bertemu dan bersama pada malam ini, dan kita harapkan kepada hadrat Allah, moga-moga pertemuan kita pada malam ini Allah kira sebagai suatu amal soleh yang akan melepaskan kita semua daripada azab Allah yang maha pedih pada hari dibangkitkan esok, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, satu nikmat yang terbesar yang dianugerahkan oleh Allah buat kita ialah umur. Di sana Allah Subhanahu wa taala membekalkan kehidupan kita semua di dunia ialah untuk kita mengenal siapa pencipta kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak aku mencipta jin dan juga manusia, melainkan aku hendak jin dan manusia mengenalku. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, yang dimaksudkan dengan liya'budun ialah liya'rifun. Tidak aku mencipta jin dan juga manusia, melainkan aku hendak jin dan manusia mengenal siapa aku. Maka umur yang Allah bagi pada kita ialah modal untuk kita membuat pelaburan bagi kita mendapat suatu nikmat, iaitu nikmat kenal Tuhan. Umur ialah modal yang Tuhan bagi pada kita untuk kita mendapat keuntungan dalam hidup ini, iaitu untuk mengenal siapa yang mencipta kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala menyebut, umruka ra'su malika. Umur engkau ialah modal engkau. Umur engkau ialah modal engkau. Kalau kita berniaga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, modal ialah suatu yang penting untuk menjayakan kita dalam bidang perniagaan. Tak ada modal tak boleh berniaga. Ada modal baru boleh berniaga. Kadang-kadang orang berniaga dia tak pakai modal sendiri, dia pinjam modal. Maka umur yang kita miliki ialah merupakan modal yang dipinjamkan pada kita. Allah bagi umur pada kita untuk kita menggunakan umur untuk kita niagakan untuk membeli satu produk dan hasilnya sangat besar, iaitu mengenal Sang Pencipta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah kita faham. Di sana ulama sebut, anta ba'du min al-ayyam kullama dhahabat dhahaba ba'duka. Kata ulama, kamu ialah sebahagian daripada hari-hari.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kamu ialah sebahagian daripada hari-hari. Setiap kali zahabat, pergi satu hari, hilanglah sebahagian engkau. Kita ialah sebahagian daripada hari-hari. Kalau Allah kata umur kita, kalau Allah kata umur kita 60 tahun, sekarang umur kita dah 50 tahun. Kalau ulama sebut kamu ialah sebahagian daripada hari-hari. Kalau umur kamu, Allah dah tentu umur 60 tahun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hari ini kamu dah berumur 50 tahun, berarti sebahagian besar kamu dah hilang. Sebahagian besar kamu dah pergi. Yang tinggal hanyalah baki lagi daripada yang telah hilang. Maka sebab itu bila mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita sambut sana hilwah, maka muhasabahkan diri. Barangkali orang datang ke rumah kita, mereka mengucapkan tahniah sebab semakin bertambah umur, maknanya umur panjang lagi. Orang ra'i kita, orang bagi hadiah dan sebagainya, sallallahu alaihi wasallam. Tapi sedarkan diri kita, sebenarnya bertambah umur itu sebenarnya mensedikitkan masa tinggal di atas muka dunia. Maka tuan-tuan mata Allah sekalian, dalam sejarah umat manusia, tidak ada umat yang terpendek usianya melainkan umat Muhammad. Umat Muhammad, Nabi sebut a'maru ummati baina sittin wa khamsin. A'maru ummati baina sittin, a'maru ummati baina sittin wal khamsin. Umur umatku ialah di antara 60, baina sittin wa sab'in. Umur umatku ialah di antara 60 hingga 70 tahun sahaja. Mana tu umur dikira umur panjang. Siapa yang umurnya sampai 60 tahun tak mati lagi, sampailah 60 ke 70 tahun tak mati lagi, berarti dia sedang menempah umur yang panjang. Siapa yang melebihi daripada umur tu, berarti dia sedang mendapat bonus umur. Patutnya dia matilah, tapi Tuhan bagi lagi bonus umur dia. Kod-kod dia nak menambah lagi kebajikan dan amal soleh dia. Maka tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka di sana Nabi SAW mengistilahkan orang yang paling baik. Nabi sebut khairukum, orang yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang paling panjang umurnya, amalnya baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang umurnya panjang, amalnya baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau Nabi sebut orang yang paling baik di kalangan kita, siapa umurnya panjang, amalnya baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berarti kita harapkan kita ialah orang yang bakal menghuni syurga Tuhan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sebab Nabi sebut khairukum, sebaik-baik kamu, orang yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang umurnya panjang, amalnya baik. Maksudnya mafhum mukhalafah daripada situ, orang yang paling tak baik, umur panjang, amal pun tak baik juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat yang mata Allah sekalian, di sini kita
nak menimbulkan satu pertanyaan dalam diri kita. Allah Subhanahu Muhammad. Umur panjang ni, yang amalnya baik ialah merupakan tanda keberkatan umur. Semakin bertambah umur, semakin dapat beramal amal yang soleh. Tapi di sana ada orang yang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, umurnya bertambah tapi amalnya tidak bertambah. Maknanya orang tu sedang menghadapi situasi umurnya tidak diberkati. Okey, semua orang pakat muhasabah, renung. Hari ini kita umur berapa? Tahun depan kita akan berumur berapa? Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala dengan susunan takdirnya menjadikan hidup di dunia sebagai ujian. Sallallahu Muhammad. Melalui pengiraan umur mengikut kalender Islam, kita sebenarnya lebih tua daripada kita kalau ikut daripada umur tahun Masihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekalipun kita cuba nak ingat takwim hijrah, tetap kita akan tak ingat juga. Tetap kita ingat kalender Masihi juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa jadi macam tu? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak kita sentiasa berjuang mengingati umur kita. Orang yang berumur 60 tahun dalam bulan Masihi, sebenarnya dia mungkin dah berumur 61 ataupun 62 tahun. Sallallahu Muhammad. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang mata Allah sekalian, maka di atas situasi umur kita yang kita kena selalu muhasabah dalam situasi umur yang sedang aku ada ni, adakah bertambah amal kita? Tuan-tuan, amal bertambah ni maksudnya kena buat banyak. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sembahyang sunat duha hari-hari tak buat. Dia bukan mesti sampai kita kena buat 8 rakaat. Sekurang-kurang duha 2 rakaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi adakah hari-hari kita buat? Kalau hari-hari kita buat, kalau 7 hari, 7 kali 2, 14 rakaat. Jadi darablah kalau kita buat 2 minggu, kalau kita buat sebulan, kalau kita buat 2 bulan. Berarti bertambah dah amal kita? Bertambah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bangun tahajud, bukan dituntut sampai kita buat 20 rakaat, tetapi memadai kalau kita buat hanya 2 rakaat setiap malam, tapi setiap malam bangun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setiap malam kita kena bangun. Jangan sampai orang bangun subuh baru kita bangun. Kita kena ajak diri kita untuk kita bangun sebelum subuh. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang yang bangun ketika itu dan mengucapkan Astaghfirullahalazim. Bila kita sembahyang, lepas pada sembahyang, tentulah kita akan sebut Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Allah puji orang yang bangun berkata Astaghfirullahalazim ketika waktu sahur.
Waktu sebelum subuh ialah waktu sahur. Allah sebut wabil asharihum yastaghfirun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada waktu sahur mereka bangun berkata astaghfirullahalazim. Tuan-tuan mata Allah sekalian, dalam hidup yang kita Allah bekalkan kehidupan ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita mesti menggunakan semua sudut dan saat untuk semuanya menjadi ibadat. Jangan lepaskan dan sia-siakan umur menjadi sia-sia, tidak berguna. Maka sebab itu kita semua dipanggil mukallaf. Apa makna mukallaf? Mukallaf makna orang yang ditaklifkan dengan hukum syarak. Orang yang diberatkan ke atas bau dan pundaknya hukum-hukum syarak. Dia panggil hukum taklifi, 5 hukum. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. 5 hukum. Kita tak akan dapat lepas daripada 5 hukum ni ke atas kita kalau kita mukallaf. Wajib kena buat sungguh-sungguh. Sunat kena usaha buat. Haram kena tinggal sungguh-sungguh. Makruh kena usaha tinggal. Harus jadikan dia ibadat. Harus macam mana? Makan. Tidur. Macam mana nak buat tidur bagi jadi ibadat? Saat lagi pukul 11, pukul 12 kita nak tidur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Niat sebelum tidur, sehari aku nak bangun tahajud. Sebab tahajud tak boleh buat kalau kita tak tidur dulu. Maka tidur tu Allah kira ibadat. Tidur pukul 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 6 jam dia kira semua tahajud. Tu maknanya masalah Sayyidina Muhammad harus jadikan ibadat. Makan tak wajib selagi mana tak mudaratkan diri. Tapi macam mana nak bagi makan jadi ibadat? Kita niatkan dalam hati, aku makan ni sebab aku nak menguatkan diri aku, sebab aku nak buat ibadat. Langsung jadi ibadat. Maka tuan-tuan mata Allah sekalian, maka 5 hukum ni diletakkan di atas pundak kita sepanjang usia dan umur kita berada di atas muka dunia. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat mata Allah sekalian, hatta kalau kita melakukan maksiat sekalipun, jangan bagi maksiat itu rupa dan maksiat tanpa diubah jadikan taat. Macam mana? Kata ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, la ibrata bil ta'ati wala bil ma'siyati, innamal ibratu ma yantiju minhuma. Kata ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak ada perkiraan taat dan tak ada perkiraan maksiat. Yang dikira ialah apa yang keluar daripada taat dan apa yang keluar daripada maksiat. Contoh, orang tu sembahyang tahajud, habis-habis sembahyang bagi salam sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tiba-tiba timbul dalam diri dia, kemai aku boleh bagi tahajud no? Nak cari macam mana macam aku? Tak ada budak-budak macam aku dalam malam ni. Contoh. Jadi ketika itu taatnya menjadi maksiat.
Faham tak? Sebab menimbulkan takabur. Maka sebab itu setiap taat kena selesaikan dengan Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Itu sebab nak settle dengan Tuhan. Kok timbul di celah-celah hati kita ni perasaan kata kita hebat. Kok timbul dalam hati kita, kok kita kata kita lebih baik daripada orang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika itu berubahlah rupa taat jadi maksiat kalau menimbulkan takabur. Tapi seseorang yang buat maksiat, seorang yang buat maksiat, timbul dalam hati kecil dia kerdil diri, sesal diri, maka timbul daripada maksiatnya Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Bertukarlah maksiat jadi taat. Maka tuan-tuan, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, maksudnya hatta kalau maksiat kita buat pun jangan kekalkan maksiat sebagai maksiat, kekalkan ia ditukar menjadi taat. Sebab umur kita ni dalam hidupnya semua berguna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh macam orang nak buat recycle tu kan, plastik orang tak buang, kertas orang tak buang, tin orang, semua recycle balik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka begitulah dalam hidup ni, jangan buang sesuatu pun dalam hidup melainkan digunakan semuanya untuk menjadikan semua manfaat untuk kita balik jumpa Tuhan di akhirat esok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, subhanallah, masalah sayyidina Muhammad, maka setiap pergerakan umur kita kena muhasabah dan minta ampun pada Tuhan. Barangkali ada di kalangan kita umurnya panjang habis dah, lepas, tapi tak guna seperti mana yang Allah nak digunakan. Waktu muda yoya, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bila sampai pertengahan umur baru teringat, baru sedar, berarti Tuhan sayang kat dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ada orang yang tinggal semayang ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tak boleh biarkan masa berlalu tanpa diqada semua sembahyang-sembahyang tu. Wajib kena qada sembahyang tu, hak kita dengan Tuhan. Tidak ada hak dengan Tuhan yang paling besar melainkan sembahyang. Wajib qada balik sembahyang. Lepas tu ada orang tanya, Ustaz, kalau qada sembahyang mati, tak ada nak habis macam mana? Hak tu bukan kerja kita tu. Hak tu bukan kerja kita dah, kerja Allah. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf. Kita dah usaha untuk mengqada balik sembahyang kita, tapi dah takdir umur kita tak sampai sempat kita menghabiskan semua sembahyang kita. Jadi semua tu dipulangkan pada Tuhan. Sebab hak dia. Sebab hak Tuhan ni dibina di atas musamahah. Apa makna musamahah? Tuhan tu dia boleh kira dia, tapi dengan manusia tak. Kalau kita salah dengan manusia, Tuhan tak ampun dosa kita selagi mana orang tu tak maafkan kita. Tapi hak dia, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, selagi mana nyawa belum sampai di ghargharah. Rengkung ni Arab panggil ghargharah. Pasal apa dia panggil ghargharah? Sebab bila mati dia akan bunyi gur gur gur, macam sebelah, macam lembu kena sebelah. Dia panggil ghargharah. Selagi mana nyawa belum sampai di kerongkongan, selagi itu taubat masih terbuka pintu taubat. Ada seorang tu, dia ni hidup berpoya-poya,
Tak ada jahat yang dia tak buat. Semua jahat dia buat. Balik lewat-lewat malam, pagi baru balik dalam keadaan mabuk-mabuk. Tiba-tiba orang ni mati. Bila dia mati, Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa nak tunjuk apa yang dia buat kat orang ni. Allah mimpikan seseorang berjumpa dengan kawan ni yang telah pun mati. Bila tengok keadaan dia tak seperti mana yang dijangka oleh orang. Dia ni kalau mati esok teruk lah ni. Tak dijangka yang dia dapat selepas dia mati. Orang pun kata, tak mimpi tu pun kata, hang bukan hang jahat ke? Betul, aku jahat. Pasal apa balasan hang macam hang orang baik? Pasal apa balasan hang macam hang orang soleh? Betul kata dia. Aku balik lewat malam aku mabuk. Tapi bila mana aku balik ke rumah aku mandi. Aku bersihkan diri aku. Aku berdiri di tempat sembahyang, aku sembahyang. Aku minta ampun pada Allah. Hak tu rahsia dia dengan Tuhan. Hak tu rahsia dia dengan Allah. Sebab tu kita ni jahat tangan mana pun kita, masalah Sayyidina Muhammad, tetap kita ada Tuhan yang Maha Pengampun. Hatta kalau dosa kita sampai mengena mencecah langit sekalipun, dia panggil inanas sama. Tuhan itu huwa tawwabur rahim. Dia Tuhan yang Maha penerima taubat. Lagilah dia Tuhan yang Maha penyayang. Dia kembang At-Tawwab, At-Tawwabur Rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang malaikat ni dia cemburu. Kita nak azan dulu kah? Sila, insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Muhammad. أشهد أن محمدا رسول Asyhadu anna Rasulullah Muhammad. حي على الصلاة La hawla wa la quwwata. حي على الصلاة La hawla wa la الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا
sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang mata Allah sekalian, malaikat ni kadang-kadang dia cemburu orang buat maksiat. So malaikat ni dia jenis makhluk yang Allah sistemkan dalam diri dia, yang dia tahu dan reti hanya buat taat, tak reti buat maksiat. Seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, malaikat ni jenis dia la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah menderhakai Allah terhadap semua yang Allah perintahkan, dan mereka sentiasa buat yang diperintah oleh Tuhan. Malaikat ni Allahumma salli ala sayyidina, bila dia tengok orang buat maksiat, dia cemburu terhadap pelanggaran hukum Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana satu orang asi, ahli maksiat, yang buat maksiat, lepas tu nak bertaubat, nak minta ampun kat Tuhan, selepas dia minta ampun, dia ulang lagi maksiat. Salah Sayyidina Muhammad. Lepas tu tobat pula. Lepas tu buat maksiat lagi. Berulang-ulang, berkali-kali. Sampai malaikat kata dia ni, sampai bila dia nak macam ni? Ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, malaikat tutup mulut dia. Macam hang ni tak payah nak minta ampun, ulang. Tutup mulut dia, jangan sampai suara dia keluar. Minta ampun kat Tuhan. Ketika tu Allah kata kepada malaikat, sallallahu alaihi wasallam, kalau hang tahan dia daripada dia nak minta ampun kat aku, adakah Tuhan lain yang boleh menerima taubat dia? Adakah Tuhan lain yang boleh terima taubat dan kesalahan dia? Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka maksudnya, sekalipun betapa banyak salah dan silap kita, tetap Allah itu huwat tawwabur rahim. Allahumma salli ala sayyidina. Dan kadang-kadang orang yang hidupnya penuh dengan maksiat, dia balik pada Tuhan, dia kembali balik pada Tuhan, dia lebih laju perjalanan dia daripada orang yang asal-asal dia tu orang taat. Maka tuan-tuan, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, maka dalam hidup ni jangan bagi bergerak masa semua sia-sia. Jadikan semua dalam hidup ini ialah bekalan untuk kita bawa balik jumpa Tuhan di sana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka mailah kita renung hak Nabi sebut tadi. Nabi sebut khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang paling baik di kalangan kamu siapa umurnya panjang, amalnya baik. Kita dah nak masuk dah ni bulan Ramadan. Kita dah mula berdoa dah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah Tuhan kami, berkatkan kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban, dan bagilah umur kami sempat memasuki Ramadan. Okey. Allahumma salli ala sayyidina. Bila masuk Ramadan esok, jangan kita tak jadi seperti mana yang kita doa tu. Maksudnya, masalah Sayyidina Muhammad, ya Allah, kalau Engkau nak bagi aku mati pun Tuhan, bagilah aku mati dalam bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan.
Ya Allah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, berkatkanlah aku, berkatkanlah kami dalam bulan Rajab dan Syaban, bagilah umur kami sempat masuk ke Ramadan. Kalau kami nak mati pun Tuhan, matikan kami dalam bulan Ramadan. Tengok masuk Ramadan, tak seperti yang dia aminkan, tak seperti yang dia doakan. Dia buat halai balai Ramadan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia mensia-siakan Ramadan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sebab tu tuan-tuan, Tuhan buat bulan Rajab dan Syaban ni dia gerbang. Maksudnya bulan Rajab ni kita dah kena mula berdoa, mula munajat, mula beribadat, mula berpuasa, mula berqiyamul lail dah. Ibaratnya bulan ni bulan warming up, nak panas badan, nak bagi panas enjin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bila masuk Ramadan, bukan nak mula, bukan baru nak mula, dah nak pecut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dah nak pecut. Lepas tu guru kami awal Ramadan tu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad dah mula pegang Quran dan malam tak mau tidur. Pegang Ramadan tu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad mayang tarawih 20 rakaat, sallallahu alaihi wasallam Muhammad pegang Quran, nak baca dah tak mau tidur lah malam. Dia cerita pada salah seorang anak murid dia. Istimewa kalau untuk guru cerita rahsia dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia kata, cikgu, anak murid dia satu orang cikgu yang selalu ziarah dia dan dapat banyak rahsia-rahsia dia. Dia cerita, dia pada malam Ramadan tu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia mula pegang Quran, nak baca, tak mau tidur lah. Tak tahu berapa kali dia target nak khatam Quran dalam bulan Ramadan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tapi mula-mula baca okey, lepas tu mula mengantuk lah. Bila mula mengantuk, dia kata, mengantuk dah. Semangat berkobar-kobar, tapi manusia kita ni khuliqal insanu dha'ifa, dicipta manusia dalam keadaan tersangat lemah. Buat habis lah. Jegir mata mengantuk juga, basuh muka mengantuk juga. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Gerak-gerak badan mengantuk juga. Akhir dia kata, aku dah habis guna cara untuk aku tak mengantuk-mengantuk juga. Akhir sekali dia angkat tangan, dia minta pada Tuhan, ya Allah, bagilah aku boleh baca Quran. Aku tak mau mengantuk Tuhan. Aku tak mau tidur, aku tak mau mengantuk. Dia cerita, dia berdoa minta tak mau tidur, tak mau mengantuk tu sampai menangis-nangis. Mana ada orang main minta macam tu? Minta sampai menangis-nangis, tak mau tidur sebab nak baca Quran. Allah senang Muhammad. Tuan-tuan, upapanya tu, kalau bersungguh Tuhan bagi 30 malam tak mengantuk. Tuan-tuan, masalah sana hidupnya Quran ya. Subhanallah. Tu mana orang yang tak mensia-siakan Ramadan. Orang mensia-siakan Ramadan, masalah sana Muhammad, orang dalam masjid duk bayangi 20 rakaat, dia dah keluar lah. Salah sana Muhammad keluar, tuan-tuan, bukan buat apa pun, merokok di luar tu contohnya. Salah sana Muhammad bukan buat apa pun, bersembang aja. Berhenti tentang mana, sembang aja. Ataupun balik rumah buka TV ke, ataupun tengok handset je. Tuan-tuan, tu orang yang mensia-siakan waktu dalam Ramadan. Kalau balik, kalau semayang 8 rakaat, balik rumah tidur sebab nak sambung pula lagi 20, tu tak ada isu. Masalahnya semua hilang dengan sebab
dia tak menggunakan sebaik-baik waktu yang sepatutnya diguna untuk mengangkat dirinya dekat dengan Tuhan. Allah Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan subhanallah, maka begitulah saki baki umur yang ada Allah Sayyidina Muhammad, jangan persia-siakan, guna semua untuk taat. Duit yang ada jangan simpan kalau kita ada duit, melainkan gunakan semuanya untuk mendekatkan kita dengan Tuhan. Masa yang ada jangan buang masa, gunakan semuanya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka tuan-tuan subhanallah, jadi kalau kita nak tengok orang yang akan menghuni syurga, tengoklah orang yang umur yang panjang, amalnya baik. Dan insya-Allah kita sedang duduk di tepi seorang ahli syurga. Mungkin di belah kiri kita seorang ahli syurga, di belah kanan kita seorang penghuni syurga, belakang kita seorang ahli syurga, depan kita seorang ahli syurga. Kita harapkan kita semua ialah semua penghuni syurga. Tuan-tuan, Muhammad Sayyidina Muhammad, maka baliklah ke dalam diri kita, berazam, aku nak jadi sebaik-baik hamba. Aku nak jadi sebaik-baik hamba Tuhan. Tapi tak mudah tuan-tuan, perjuangannya sangat hebat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kalau umur kita bertambah, amal kita baik, harapkan diri kita ialah orang yang sedang mendapat rahmat dan kasih sayang Tuhan, insya-Allah. Yang baik daripada Allah kuasa sendiri. Fajazakumullahu khairan katsira. Saya ucapkan pada semua di atas kebersamaan kita pada malam ini, dan bersama-sama kita doakan moga-moga Allah mendekatkan kita semua kepadanya. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfirna wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim arwahana wa sallim ajsadana wa sallim arzaqana wa sallim ikhwanana برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر ولا تعسر، ربنا تمنا بالخير، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.